Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah dan sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita di sepanjang hari, dan berdoa semoga Allah taala memberi kesehatan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan kepada kita dan jaga kita. Insya-Allah pada hari ini iaitu tafsir kita surah Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi. Dan kalaulah siapa nak suruh saya baca betul mana dah, maka kita tafsirkan insya-Allah. Ini ada permohonan daripada saudari atau saudara kita yang minta saya supaya tafsirkan surah Al-Baqarah ayat 255, iaitu ayat kursi. InsyaAllah sama-sama kita ikut, sama-sama kita baca insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ayat
255 daripada suratul Baqarah, iaitu ayat kursi. Pertamanya iaitu ayat kursi ini, iaitu ayat yang digalakkan supaya kita banyak bacakannya, dan ayat yang jadi boleh kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang jadi ketenangan wa hati kita sejuk, dan wiscuk diri boleh ubat segala penyakit jasad atau penyakit diri, tak kira lah. Ayat kursi ini turun di Madinah, turun di waktu malam, dan ada dikatakanlah bahawa ketika diturunkan semua tersungkur, berala-berala di muka bumi, dan syaitan pula lari. Tu. Dan ayat ni orang ayat kursi. Ayatul kursi ayat saja. Ayat kursi. Kerana apa boleh dipanggil ayat kursi? Kerana ada sebut kursi, iaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ada sebut luas kursi Allah. Dan kelebihan dia banyak kelebihan baca ayat kursi ni. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza awaita ila firashik," apabila akan nak tidur, faqra ayatul kursi, maka hendaklah baca ayat kursi, falan yazal alaika minallah hafiz, maka akan tetap di atas kau daripada Allah itu hafiz, ada yang menjaga kau. Jadi Tuhan jaga bila kita baca ayat kursi. Bila nak tidur, dijaga kita. Wala yaqrabuka asy-syaitan hatta tusbiha, dan tidak akan dekatkan engkau oleh syaitan sehingga sampai waktu pagi. Bila bangun subuh, barulah syaitan tak masuk dekat. Ni dah panggil al-husn, jadi benteng atau jadi pagar tubuh. Mau kita panggil pagar tubuh. Ayat kursi jadi pagar tubuh. Dan ada sebut banyaklah hadis tentang masalah kelebihan ayat kursi, dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalulah nak wi Tuhan jaga kita, tak sewi caping nak pergi kok tu kok ni semua saat ni tu, tak sewi caping, mana tak sewi jadi aksiden, tak sewi berlaku gapo-gapo lah. Maka bacakanlah ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Dan ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah. Siapa baca ayat kursi di belakang selepas sembahyang fardu, kana fi dhimmatillah, nasya adalah ia dalam jagaan Tuhan, ila salatil ukhra, tu ada dubura kulli salah maktubah. Siapa baca ayat kursi selepas tiap-tiap kali sembahyang fardu, kana fi dhimmatillah, nasya adalah ia pada jagaan Tuhan, ila salatil ukhra, hingga sampai sembahyang hak satu lagi. Maknanya kalau kita sembahyang zuhur, kita baca ayat kursi, maka Tuhan akan jaga kita sehingga sampai sembahyang asar. Bila kita baca lepas sembahyang asar, Tuhan akan jaga kita sampai waktu maghrib.
Bila kita baca selepas maghrib, maka akan dijaga kita sampai waktu isya. Dan bila sampai waktu isya kita baca, maka Tuhan jaga kita sampai waktu subuh. Tu kelebihan baca ayat kursi sana. Dan ada sebut juga dalam hadis yang lain pula, man qara'a ayatal kursi, siapa baca ayat kursi wa khatimah suratil baqarah, dan hujung surah Baqarah itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sehingga fangsurna 'alal qaumil kafirin, hingga habis. Baca tu indal karbi, ketika susah. Aghafahullah, Tuhan akan tolong kita. Kalau kita baca bila kita rasa susah, maka kita baca ayat kursi dan amanar rasul, maka aghafahullah, orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan akan tolong. Dan ada sebut juga man qara'a ayatal kursi. Ini hak kita nak sekalinya. Siapa-siapa hak baca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, tiap-tiap kali lepas semaya fardhu lam yamna'hu, tidak menghalangkannya min dukhulil jannati, daripada masuk syurga, illal maut, malaikat mati saja. Tak ada perkara yang menghalangkan daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, malaikat mati. Orang yang baca ayat kursi semua. Sebab tu kita amalkan. Lepas maya tu wirid hak kita duk bawa tu molek cekak. Dah sempurna orang panggil molek. Karena apa moleknya? Iaitu kalau kita tengok dalam surat doa saya ni, Auradus Salawat wa Ad'iyatul Munasabat, surah ayat apa ni doa, ada wirid selepas solah muka 70 sampai 77. Molek mula-mula lepas daripada semaya baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Allahumma azhib annil hamma wal hazan, tu 3 kali. Ya Allah, jauhkanlah, hilangkan daripada aku duka cita dan serabut, minta Tuhan jauhkan. Kemudian tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamutu abada, aku tawakal di atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati selama-lama. Lepas tu puji Tuhan, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabruh takbir. Kemudian tu ayat Quran tu. Lepas tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih 3 kali. Ini ada hadis riwayat Muslim. Lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebut satu riwayat 4 kali atau 10 kali. Riwayat At-Tabarani 10 kali. Lepas tu baca Allah majirna minan nar, minta Tuhan jauh kepada api neraka 3 kali. Lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Baca tu habis. Orang yang baca Allahumma antas salam minkas salam lepas maya ni, dia tidak akan, ada sebutlah hadis mangqalaha, siapa hak bacanya lam yusibhu fi nafsih wala ahlih wala malih, tidak akan kena pada dirinya, keluarganya, hartanya sewaktu yakrahu hak dia benci, tak akan kena lah. Pada hari itu tak kena.
Lepas tu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahur rahmanir rahim. Baca ayat kursi, lepas tu ayat kursi tu amanar rasul. Ada cukup. Tu. Lepas tu syahidallahu annahu, lepas tu ngatik ke apa semua. Oleh benar. Kalau lah kita boleh baca tu kak. InsyaAllah Tuhan akan jaga kita lah. Tuhan akan jaga kita. Dan orang panggil Tuhan akan jaga kita, tapi orang panggil kita juga nak Tuhan jaga kita. Kita yang kedua pula, kalau ada kena juga, maka itu orang panggil hak Tuhan nak. Tapi biasa gak kalau kita duk baca gini, Tuhan jagalah. Tapi ada juga hak Tuhan nak uji kita, panggil ya tak ada apalah tu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan kena, kata kalau wahai Rasul, tidak akan kena sesuatu dari bala ujian malaikat apa yang telah ditulis oleh Allah. Tuhan telah menentukan. Tidak akan kena. Dan di atas Allah lah hendaklah bertawakal, beriman. InsyaAllah kita tengok. Tuhan sebut itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ni orang panggil lafzul jalalah. Nama Tuhan. Nama Tuhan ni, Allah ni lafaz mukjizat. Mukjizat. Allah ni pelik. Kalimah Allah ni nama Tuhan. Lepas tu tidak dinamakan yang lain. Tak ada. Lepas tu pula kalimah Allah ni tidak boleh buat. Kalimah ni supaya menunjuk ada kuamai atau ada makna dua, tak ada. Makna tiga tak ada. Dalam bahasa Arab tidak warid. Kalimah ni jamid. Kunti kerah, dia tak boleh ubah. Jadi Allah situ. Lafaz ni tak ada warid dalam bahasa Arab, nunjuk di atas makna dua, tiga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu ya, tunggal. Qul huwallahu ahad, katakanlah iya Tuhan tu Allahu ahad. Allah ahad, tunggal, Tuhan so. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan Tuhan ditumpu, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada kufu, tidak ada setara dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Jadi Allah ni lafaz mukjizat. Lafaz Allah ni bagi lafzul jalah ad-dal ala wajibil wujud, hak yang menunjuk di atas hak wajib ada. Allah lah yang menciptakan segala langit bumi semua. Sekadar langit bumi ni tidak ada hak yang mengaku kata buat langit bumi ni, tak ada. Malaikat Allah sahaja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tuhan sebut Allah yang menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Tak ada hak yang lain pada Allah. Lafaz Allah ni Tuhan suruh kita ingat banyak, sebut banyak. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumatin, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. So kita sebut Tuhan hari raya. Sebab tu sebutkanlah zikrillah, kita sebut Tuhan banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan malaikat ia Allah. Tak ada Tuhan malaikat Allah.
Apa makna Allahu la ilaha illa hu? Mana Allahu alladhi la ilaha yu'bad bihaq illa huwa wahdah. Tidak ada Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan ia ya. Hak mengaku tu adalah. Dan supaya dengan orang-orang kafir, orang buza contohnya duk mengaku hak tu jadi Tuhan. Mengaku saja tapi hak sebenar bukan sekali. Tu maknanya la ilaha illa yu'bad bihaq. Nah, duk mengaku tu banyak tapi tidak sebenar, tu benda palsu. Benda palsu, bukan benda sungguh tak. Dah. Tuhan ni tunggal, satu saja. Apa makna satu? Tunggal, tak serupa dengan siapa-siapa. Sebab Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa Tuhan saat itu dengan sesuatu pun tak serupa. Baru panggil tunggal sebab Tuhan sebut ketika orang Quraisy tanya Nabi SAW, siapa Tuhan? Kul, Tuhan katakanlah, kul huwallahu ahad, katalah Tuhan itu Allah ahad, yang tunggal, satu. Tunggal ni laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapa-siapa, baru tunggal. Kalau ada serupa, ada gapo semua ni panggil tak tunggal. Ada serupa tak panggil sodak, panggil serupa, ada serupa dengan tu, serupa dengan ni. Dan sebab tu Tuhan tu tunggal. So satu sahaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Tengok Tuhan sebut Allah juga. Tuhan ditumpu oleh semua masih wallah. Bagai selain pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, Tuhan tak beranak. Kerana beranak ni satu sifat makhluk hak yang teruk, orang panggil satu sifat hak yang menunjuk di atas berhajatnya kepada sesuatu. Kerana orang beranak ni mana nak pada anak, nak pada penulung, nak kepada, dan ada berhajat. Sebab tu Tuhan ni ya ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ni tu berhajat pada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Tuhan ni al-ghani, maha kaya, al-hamid, yang dipuji. Tuhan wa huwa rabbul arsyil azim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan yang mempunyai arasy. Sebab tu Tuhan ni kita sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang layak dengan Allah Taala sahaja. Tak boleh kita sifat benda-benda yang tak layak. Kita sifat dengan sifat-sifat seperti makhluk. Contohnya Tuhan turun, Tuhan naik, Tuhan bergerak, Tuhan berjalan. Semua ni itu benda makhlukat, sebagai benda-benda makhluk. Bila benda-benda makhluk saat ni tu, makna kata Tuhan berhajat pada turun, Tuhan nak tahu. Contohnya lah, Tuhan kena naik, kena turun, supaya makhluk-makhluk itu naik. Ya benda-benda gini. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu akidah yang bersih, suci, sifatkan Allah dengan sifat yang layak. Hari ini kita kena beringat daripada orang yang melirukan tentang masalah sifat-sifat Allah. Ada yang nak turut betul-betul orang panggil. Sedangkan benda tu memberi waham kata serupa dengan makhluk, tapi duk kacau dah setengah. Tu nak pergi kepada al-mujassimah, puak-puak hak menjisim ke Tuhan, al-musyabbihah, yang menserupa ke Tuhan dengan makhluk dan sebagainya. Sebab tu kita hari ni orang awam, kita pegang mensucikan Allah pada segala perkara yang tak layak dengan Allah. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Sebab Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Tuhan sebut sini Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan ia Allah. Mana Tuhan so Tuhan ni tu ada ulama sebut so pada zat, wahdaniyatuhu ta'ala fi zat, satu pada zat. Apa arti satu pada zat? Maknanya tidak ada zat
yang lain pada Allah. Maknanya tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Tu panggil apa ni? Tidak ada Tuhan yang lain selain pada Allah. Ada Tuhan esa. Dan tidak ada zat Tuhan saat itu pula bukan serupa kita, bukan berjirim, berjisim, tubuh, berbadan dan sebagainya. Ada cupcake, ada apa semua, tidak. Dan kita ni wajib kena ngaji akidah orang panggil. Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahui oleh kita kena ngaji hak Tuhan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kena ngaji hak Tuhan. Sebab apa? Sebab apa boleh kita kena ngaji hak Tuhan? Kalaulah kita ni beranak tu baik, hak orang kita mula kenal mula-mula sekali itu mak kita. Kerana mak kita tu melahirkan kita. Dan secara fitrah juga, bila Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan buat kita, maknanya kita saat itu kena kenal Tuhan dululah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Tuhan. Apa maksud kenal Tuhan? Apa maksud kenal Tuhan? Kenal Tuhan ni maknanya kita kenal sungguh. Kenal serupa dengan lebih daripada kita kenal ibu bapa kita. Tuhan sebut fa iza qadaitum manasikakum, maka apabila kamu selesai daripada menunaikan ibadat-ibadat haji kamu, fadhkurullah. Naklah kamu sebut Tuhan, zikrillah, sebutkan Tuhan. Ka zikrikum, supaya kamu sebut aba'akum, pok-pok kamu au asyadda zikra, terlebih pada tu. Pok kita ni atau mak kita, pertama kita kenal kata dia saat inilah beranak ke kita. Dan dialah hak duk bela kita, dialah hak duk cara kita. Dan kita yakin kita kenal dia kata dia inilah. Dan dia tidak akan buat nyanyi ke kita. Ini besar sekali. Kena kata ibu bapa kita tak akan buat nyanyi kita sama sekali. Cerak benda ini. Semua ibu bapa ni senyap dianya. Dia kasih sangat kepada anak dia. Lepas tu pula ibu bapa ni dia tak akan buat nyanyi kita. Dalam mana tak buat nyanyi kita. Dan dia tak akan biarkan kita dalam keadaan lapar dan sebagainya. Mesti dia kena cari kita. Dan kita kenal Tuhan, kenal kata Tuhan adalah menciptakan kita. Tuhan buat kita. Dan kita kenal Tuhan, maknanya kita taruh harapan pada Tuhan. Dan kita yakin, supaya Tuhan wa ya amma rabbuka bidhallamin lil abid. Tuhan tidak zalim kepada hamba. Tak buat nyanyi juga. Wallahu yuridu dhulman lil alamin. Tuhan tak ada nak zalim, tak buat nyanyi Tuhan. Buat nyanyi buat apa semua makhluk ni Tuhan buat belaka. Bahkan Tuhan lebih rahmah kepada hamba dia, lebih pada ibu bapa, rahmah kepada anak lagi. Sebagaimana ada sebut satu hadis, satu ketika lepas ada peperangan Hunain dah di Taif, bila berlaku sudah perang ni, ada seorang tua orang tina nak cari anak dia. Tiba-tiba bila jumpa hari itu, dia pun peluk selalu dah. Tiba-tiba Nabi SAW dan para as-sahabah lalu ke tu. Bila lalu saat itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, alaihissallah, adakah tidak Tuhan saat itu bi'arhama, lebih rahmah minal daripada mak biwaladiha dengan anak dia? Tuhan lebih rahmah tak? Dan satu riwayatnya, adakah seorang mak sana itu maksudlah akan tahu anak dia dalam api? Nabi kata tidak, tak boleh hadir benda tu. Tak boleh hadir. Sebab itulah seolah-olah kata nak tanya kita, Tuhan sengaja kan nak tahu kita dalam api neraka waliyadzubillah? Tidak. Bahkan Tuhan ada banyak benda dalam syurga supaya nak uji pada kita.
Sebab tu Tuhan sebut Allah yuridu dhulman lil alamin. Tuhan tak ada nak zalim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tuhan tidak zalim hamba-hamba, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka itu zalim sendiri mereka itu. Oh, dia ada zalim sendirinya. Tu. Tuhan lebih rahmah lagi nyanyi kepada hamba-hamba. Nah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus angin-angin pada rahmah Allah. Jika ada Tuhan itu nak pada masa yang sesuai lah. Itu maknanya Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, dan tidak Tuhan juga tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak berjirim dan berjising dan sebagainya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tengok mula-mula Tuhan sifat, tidak ada Tuhan melainkan ia Allah Al-Hayy, Tuhan yang hidup. Hidup Tuhan. Al-Qayyum, Tuhan yang menguruskan sekalian alam saat ini. Sebab tu orang panggil wujud Allah ni wujud tam. Wujud Tuhan ni wujud tam, bukan wujud naqis. Apa maksud wujud tam? Mana ada Tuhan yang sempurna. Tidak dulu di atasnya oleh tak ada. Tuhan sebut huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya Allah yang awal. Akhir. Apa makna al-awwal? La yataqaddamu alaihi syai', tidak terdulu di atas Tuhan oleh sesuatu. Wa la yata'akhkharu anhu syai', dan tidak takhir daripada Allah oleh sesuatu. Mana tidak ada selepas ada Tuhan, tak ada. Tuhan kata limanil mulkul yaum, pada hari akhirat. Siapa jadi kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, bagi Tuhan yang tunggal satu, yang menggagahi semua benda. Sebab tu Tuhan Al-Hayy, dia ada sebut 7 sifat semua dalam ayat ni ke. Al-Hayy, Tuhan yang hidup. Al-Qayyum, Qayyum menguruskan sekalian alam semua. Tuhan sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala alam semua duduk bawah perintah Tuhan belaka. Kita ni sikit. Kita ni sikit sahaja, hina depan Tuhan. Tubuh kita Tuhan milik, kan masjid hak Tuhan. Mata kita, tangan kita. Allah, bila kita tak sihat sikit kita tahu kata Allah ni nikmat hak Tuhan betul-betul kesihatan. Makan banyak dah letak kat situ. Tu maknanya Al-Hayy Al-Qayyum. Tuhan Al-Qaim binafsih. Iaitu Tuhan berdiri dengan sendiri. Maksudnya Tuhan tak berhajat kepada tempat, Tuhan tak berhajat pada tupai semua. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita ngaji sifat Tuhan ni ada 20. Wajib kita kena ngaji kena reti ke. Kerana masalah ni orang panggil keliru banyak. Sebab tu wajib kita ngaji sifat 20 supaya akidah kita bersih suci. Tidak tashbih, tidak menserupakan Tuhan dengan makhluk. Tamthil, tidak wida gambar rupa serupa, tidak mujassim, tidak tajsim. Karena akidah lain itu banyak kita. Orang panggil i'tiqad berkata Tuhan ada, Tuhan apa semua. Serah Tuhan, sifat-sifat yang Tuhan sebut, yang ada sifat-sifat hak serupa, din waham kata serupa, maka itu bagi mutasyabihat. Tu insya-Allah nyok tu dululah, kita nak tengok soalan-soalan. Ni mula masuk. Nanti boleh ada ayat kursi ni pun banyak hari jugalah, 3 hari insya-Allah. Ni pun assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua hak wisalah ni saya jawab salam semualah. Ni surat kata baba kengreng insya-Allah. Dan makan gagah pada hari ni kurang sikit. Duk jadi gitu, tak ada satian lagi. Kita nak kena fubat lama sikit insya-Allah lah. Assalamualaikum baba, dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah, latul insya-Allah. Có lúc chắc trên.
semua wisalah dah kita tengok soalan salam wa yaksab wa wela ฝันถึงน้ำบ่อยๆกูว่าเล่นน้ำอาบน้ำขอ3 วันที่แล้วฝันว่าจะไปอาบน้ำที่บ่อไปมาบ่อนั้นน้ำdeh mimpi air apa nak jadi mimpi air dah jadi air ni dah kalau takbir mimpi ni orang panggil ya takbir gini kalau mimpi ni ya takbir ni ya tengok oleh Quran ada dalam kitab apa saya tak ingat tu dia tengok oleh Quran tu hasbuk gapo misal ternampak api ni biasa agak azab tu hasbuk jadi azab mana nak susah. Kalau kita mimpi benda yang air jatuh, air ni rezeki. Dah. Nak menghidupkan wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Nak jadi hidup umur panjang dan sebagainya lah moga air ke. Air ni yang menghidupkan. Maknanya umur panjang rezeki murah. Sebab tu hasbuk alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jadi air itu jadi rezeki. Tu hasbu air rezeki wa yumdid apa yursilis samaa alaikum midrara. Orang istighfar banyak ni tu akan kirimkan hujan kan? Mana hujan air ni rezeki. Sebab tu kalau air ni rezeki. Mimpi air rezeki. Tengoklah Quran. Tengoklah Quran. Dah. Kalau sakup pau gapo hok Quran sebutlah Quran ya banyak. Makna gapo? Nampak benda tu maka gitu. Dah. Tu cara tak bermimpi bagi. Sebab tu air ni biasa gak rezeki lah. Dan saya pun tajribah lah kalau mimpi air tu banyak ke rezeki lah tu molek lah air boh air kapal semua sana itu salam apa rambut hak kita luruh ketika kita haid kita uzur sana kita tahu boleh ke tak rambut sana jawabnya boleh dah. Hak tu tisir rambut sana itu benda hak hajat. Kalau tak tisir duk serudung maka kita tisir cabut. Cabut tu tak apa. Tidak haram apa kali. Nah. Malaikat orang duduk ketika mengerja haji atau umrah duduk la ihram haji umrah maka hak tulah kena faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Orang hak ada orang panggil rambut luruh kerak kuku tu tak boleh dah ketika kita mengerjakan haji. Dan kita kerak rambut ketika kita gerbai, kita nak gerbai itu makruh sahaja, bukan kena bayar daripada. Dan kita ada uzur biasa tak boleh kita apa ni kita tisir rambut, boleh kita tahu, boleh tahu tak apa. Hak tak boleh jimuk dengan suami. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya tentang hai kul huwa adzan. Katakan hai saat itu azan benda cemar. Wa'tazilun nisa fil mahid. Adalah asingkan orang tino, jangan duk jimuk ketika dia uzur. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan dekat sehingga dia cuci, dia mandi dulu. Fa idza tatahharna, apabila dia mandi dah fatu min haitsu amarakumullah. Ketika tu hak tak bolehnya. Ada pun rambut ke apa tak apa. Dah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta Allahได้ให้มีชีวิตอยู่กับเช้าวันใหม่ด้วยได้รับฟังบรรยายศาสนาดรอับดุลลาฮ์Alhamdulillah. Hidup ni Tuhan buat. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan buat. Buat apa?
buat mati hidup sehat. Nah Allah lah, saya ingat kita tak biasa sakit lah, tak biasa sakit lagi. Sakit ni pun bukan tersakit sangat, tapi ya pergi katup sebab nyawa tak boleh. Situ ya. Kita tahu kata, oh dah, nyawa ni hak Tuhan betul ya. Duk boleh nyawa duk stable. Sehingga kita wak kerja berat saat ni tak apa, tak jejah. Dah kalau kita duk sehat dulu, kok kita wak kerja cok. Nah, tak jejah orang main bola, sejar wajar, tak ada jeng. Itu nikmat hak Tuhan tu. Dah duk cakur, duk menebah di bukit, tak ada rasa letih. Nyawa ni rasa letih tubuh saja, tapi nyawa tak apa, tak jejah. Duk nyawa molek itu, tapi pun kata katup mari nyawa tak leh ni, Allah. Kita tahu tak, Allahu Akbar. Inilah nikmat hak Tuhan ni. Nikmat hak Tuhan betul, hak Tuhan betul, milik hak Tuhan kita ni. Nyawa kita, sehat kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, kaki kita, tangan kita, milik Tuhan semua. Dan bumi hak kita duk jalan hak Tuhan. Kita tengok langit Tuhan, lek kiri Tuhan, lek kanan Tuhan, semua Tuhan belaka. Allahu Akbar. Hei manusia. Nak lakah lagi kau perintah Tuhan. Setelah kita tahu benda-benda ni. Bahawa semua sani hak Tuhan belaka. Tuhan kata ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhuna illa bisultan. Gila nak tubik gila lari pada alam Tuhan. Tak lari tak boleh. Kita duduk dalam alam Tuhan. Nah, setiap hari saat itu hak Tuhan belaka kita. Tapi manusia bila dia sehat dia tak khabar ke kita. Bila sehat dia tak fikir. Dan tekah kita senang ada duit, kita rasa tak fikir. Kalau kita rasa gagah, kita tak fikir. Benda-benda ni lah. Sebab memang hidup ni hak Tuhan tu. Tengok. Sedih ya kita tengok hari ni. Tengok Facebook asal malah nak tengok. Semua perakat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang muda-muda kena situ, kena sini. Mati banyak. Lah ni orang mati banyak. Setitik COVID lah, tidak COVID lah. Orang muda, orang tua. Makna tak? Mati duk dekat kita ya. Mati tu duk dekat kita ya. Duk mari dekat-dekat kita belaka dah. Tak. Saya tengok semalam dah berapa orang perakat. Allah dah. Tuhan nak uji kita ni khabar sungguh dah. Nak uji fok-fok kita semua khabar. Tak kira ni mati belaka. Tak kira nayuk lah. Tak kira Rata Menteri lah. Tak kira puan lah. Tak kira ampa lah. Tak kira dadu lah. Tak kira orang tamadak lah. Tak kira siapa. Mati belaka. Kita tengok Allah dah. Dulu kita rasa sepayah mati orang-orang kaya. Orang-orang senang dia mau ada bomong dah pubak. Tapi dak weh kek ni tak kira siapa. Mati belaka. Assalamualaikum. Baca doa waktu sapuh muka Allah ma'adhib 'anil hamma wal hazan. Apakah hukumnya? Kita baca doa ketika kita sapuh muka sebenarnya. Dan bila kita assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta keredaan Engkau Allah, dan aku minta jauh daripada neraka dan marah Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta jauh daripada neraka. Lepas tu kita sapu muka. Adakah kita kena baca sapu muka saat ni? Itu benda khilaf ulama. Benda khilaf. Kata setengah ulama tak ada masyru'ah. Tapi ya sapu muka ni mustahab. Ya dalam mazhab Syafi'i kita kok. Iaitu ada pendapat tu bukan semua dak kali. Tapi nak ayat tak? Kita baca doa ketika kita sapu muka saat ni. Boleh tak? Ya doa ni ya tidak ada tempat yang tak boleh kita berdoa. Kita boleh doa belaka. Qul Allah wa Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Boleh kita nak doa biar mana pun. Salah ke kita baca doa ketika tak ada salah ke apa? Tapi hak sungguhnya selepas semaya tu baca bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu ala apa ni Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Baca tu dalam wirid ni.
Selepas pada tu tak ada apa. Baca benda-benda gini tak ada masalah ke apa. Tapi ada hak remo kata talih tu bagi Nabi tak ada waris. Ya hak buku ni masalah. Hak pesen ni mi panha, hak ni kaedah ni mi panha sang panha ye mak. Leh, hak pesen mari ambil kaedah kata bagi Nabi tak buat sat ni tak leh buat ni aduh sang panha talak. Leh kaedah ni tak betul bagi. Benda mudah-mudah jadi payah bis. Allahu akbar. Assalamualaikum. Adakah wajib mulahazah dan takdir tiap-tiap kali mengucap? Apa pula takdir ke apa? Adakah wajib mulahazah dan takdir tiap-tiap kali mengucap? Takdir ke apa? Biasa kat kita mengucap ni, tidak ada Tuhan malaikat Allah, cukup dah tu. Ya ada setengah ni mau hidup hurai dalam doa ke siapa ke kata kena duk niat ketika kita tolak saat ni tu jangan masuk Tuhan kita pia nak hiduplah tu. Dah tu orang ngaji saja ya, orang awam tak ada. Tak erti bagilah tu. Bila tidak ada Tuhan malaikat yang semua dengan sebenar malaikat Allah. Takut pergi masuk tolak siapa Tuhan kita. Tu orang panggil khidmat. Dah atau tafsir tu molek tapi orang panggil tafsir untuk ketika mengaji ya, dan ketika kita duk kecek biasa mengucap, siapa nak kita kedai? Dah orang-orang awam tak andam dah lah tu. Orang-orang ngaji tak apalah. Dah tidak ada Tuhan. Maksudnya tak ada Tuhan di semua dengan sebenar situ ya, malaikat Allah. Situ ya. Nah. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengucap itu ya, mengucap tahlil. Nah, tu. Dah mengucap banyak. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa ada akhir dia la ilaha illallah, hujung kata dia dekat nak mati boleh mengucap masuk syurga. Tapi bukan mudah nak boleh duk mengucap semua saat ni tu kerana apa? Nak boleh mengucap ketika nak mati, orang wahai mengucap ya. Sebab tu ada setengah ulama katakan man asya ala syai' mata alaih, siapa yang hidup di atas sesuatu, mana hidup baca Quran semua mata alaih, mati di atas tu, mati baik tu. Banyak nana kita dah tengok ada klip nak kau mati ketika pemberita mati ketika duk baca berita kan dia duduk di atas tu semua. Orang duk sedang roye mati ketika sedang roye semua ni mati ketika tu. Kalau kita duduk semaya, duduk apa semua, maka mati kita matilah keadaan semaya, kita semaya semua. Mengucap semua matilah mengucap. InsyaAllah. Itulah insyaAllah. Assalamualaikum. Ayah main kita ni, widah ayah main. Pokok ayah main weh. Ayah main ni iaitu sahabat saya. Penceramah yang termasyhur di tempat kita ni, anak kepada Tuan Guru Haji Abdullah Baballah Rima Jemu. Ni sahabat saya. Dah sekalilah pokok kita semua ni pakat duk ceramah. Kau sebelum daripada Covid ni. Lepas ada Covid ni kalulah. Boleh kita pakat bina masyarakat. Alhamdulillah. Salamkah lek sutri, lek terima kasih kepada alhamdulillah tiang dai fang sing didi kapหัวใจ เจ้าอ่านอายะกุรซีทุกวักตุละหมาดและหลายครั้งของทุกวันแต่ขอบาบอให้พรดุอาด้วยค่ะกับทุกคนinsyaallah insyaallah baca ayat kursi banyak insyaallah. Kalau baca setiap kali lepas maya sapat pas maya. Apa lepas maya tu saya jaga pada Covid insyaallah. Karena tu saya sebut ke Nabi SAW sebut ke man qara'a siapa hok baca ayat al-kursi dubura kulli salah al-maktubah, siapa baca ayat kursi tiap kali lepas maya fardu fa huwa fi dhimmatillah ila salatil ukhra, dia akan duduk di bawah jagaan Tuhan sehingga siapa semaya fardu yang selepas itu. Maka
Baca ayat kursi banyak, insya-Allah Tuhan akan jaga kita. Fa huwa fi dhimmatillah, duduk dalam zimmah Tuhan. Zimmah ni tanggungjawab Tuhan. Mana Tuhan jagalah dia. Lepas tu bila kita baca dah, maka kita yakin dengan Tuhan. Kemudian kita kena juga ambil sebab lah, ambil sebab. Dan hari ini jagalah pokok kita, insya-Allah. Dah. Kena jagalah hari ini. Jaga molek, takut kena penyakit ni memang dah bahaya sungguh. Bahaya sungguh. Dulu ni kita rasa sepuluh tak ada lahana dah, tapi lah ni kita tahu tak lu. Dah. Mari hak saipan baru saat ni tu macam-macam. Dulu tak ada lahana. Bismillah. Kalaulah kena juga tu nak buat lahana lah, tapi hari ni tu insya-Allah pakat jaga, insya-Allah. Jangan dok pergi tempat orang ramai-ramai. Tak usah dok klik zerah sangatlah. Orang situ sini gapo semua tak campin, tak ada terpaksa, maka duduk di rumah. Dah, kerja pun boleh kerja di rumah lah ni. Nak beli barang pun beli barang hak tepat. Kita yakin kawasan kata memang tak ada. Dah bimbing. Apa boleh ke solat sunat isyraq di rumah? Boleh ke tak? Semaya sunat isyraq di rumah boleh. Dah, semaya sunat isyraq boleh semaya di rumah, tak semestinya kena di masjid, tapi semaya di masjid tu molek sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man shallal al-ghadah, siapa semaya subuh nah fi jamaah, di jemaah, maknanya semaya di masjid, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk situ hatta tatlu' asy-syamsu, duk zikir sehingga naik matahari. Nah, thumma shalla rak'atain, kemudian semaya 2 rakaat. Kanat lahu, nasya adalah baginya ke ajri hijjah, 10 kali haji, wa umrah atau umrah tamah. Dah sebutlah hadis, boleh sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Kau hai bapa mi suka pap kain rengจะได้บรรยายให้ฟังทุกวัน insyaallah. Dah gitulah. Tu doa semua, terima kasih belaka dah. Amin ya rabbal alaminนะ ถ้าเราจะกู้เงินธนาคารเพื่อสร้างบ้านหรือกู้จากสหกรณ์ซึ่งเขาคิดดอกเบี้ยเราสามารถนำเงินนั้นมาใช้ได้ไหม Jadi adakah boleh kita bergetar duit bank, duit thanakan untuk nak buat rumah? Bergetar ni asal hukum dalam Islam ni bergetar boleh. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman fattubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Boleh kita bergetar saat ni, tapi kena bayarlah. Tapi kita boleh bergetar, tapi kalau bergetar saat ni itu ada bayar riba, bayar lebih di atas duit yang kita bergetar, maka itu dikirakan riba. Maka itu adalah dikirakan riba. Bila riba, maka haram adalah tak boleh kita bergetar duit itu kerana membawa pada riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wa beriman takutlah Tuhan, wa dharu, hendaklah tinggal ma baqiya minar riba, bagi hak tinggal lagi pada riba. In kuntum mu'minin. Dah, maknanya kena tinggal riba. Kita orang Islam. Kalau tak ada riba, tak ada masalah. Nah, pas duit kita bergetar boleh kita guna. Nah, duit ni iaitu ya haram betul jadi riba tu ya. Dah, bila jadi riba tak boleh. Sebab tu kita ni kena mengelak pada riba lah. Riba ni minal kabair, daripada dosa besar. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi tara'aitu rajulan yasbahu fin nar. Aku nampak lailata usri abi, aku nampak malam Isra Mi'raj tu seorang duk berenang dalam api. Wa yalqabu al-hajar, dan dia duk makan batu. Duk makan batu api tu juga. Qala Nabi kata man haula, man huwa, man hadha, siapa ini? Jibril kata akilur riba, orang makan riba. Dan orang makan riba ni Tuhan
ugu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tuhan kata Tuhan nak serang orang ni. Yamhaqullahu riba bisadaqat. Dan Tuhan janji dengan api. Faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa duk main reba lagi maka akan kekal dalam api, wal iyadzu billah. Sebab tu kita kena jauh pada reba lah. Itu nak ku duit, cari ku tanakan Islam. Dah ya ada witikan tak sewa jadi reba tu ada. Maka kita beli situlah. Kita pergi buat situlah. Assalamualaikum Dr. Ada seorang dia istiqamah solat sunat sebelum asar. Tiba-tiba satu kali dia luput kerana dia hadir jemaah lama. Adakah dia boleh qadha sunat selepas solat asar? Ada seorang saninya iaitu dia duk istiqamah. Istiqamah ni molek. Orang istiqamah ni besar benar. Tuhan sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami tak Allah thumma istaqamu, kama dia mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan ilham kepada dia supaya dia jangan takut nak mati dan tak akan duka cita di akhirat nanti. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat akan beri berita gembira kepada dia ketika akhirat esok bahawa dia akan dapat syurga yang dijanji ketika dia duduk di dunia dulu. Dan oleh itu kita kena istiqamah. Fastaqim kama umirt. Dan Nabi SAW sabda, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling kasih pada Allah ialah adwamuha, yang kekal. Istiqamah walaupun sikit sekalipun. Kama dia bila kita istiqamah, kita sayalah, kita nak semayalah. Sunat. Hak kita duduk istiqamah sebelum hari asar. Sebelum hari asar saat ni. Boleh tak jawab gini? Waktu semaya sunat qabliyah, iaitu waktu dianya apabila masuk waktu asar, kalau waktu asar lah, sehingga sampai habis waktu asar. Itu kaedah dia. Waktu dia saat itu, waktu semaya sunat qabliyah, waktu dianya masuk sebelum masuk apabila masuk waktu asar, fardu asar, sehingga habis waktu asar. Manalah makna kata boleh kita nak semaya selepas daripada kita semaya asar. Kita semaya qabliyah, semaya sunat sebelum, tapi selepas asar boleh. Tak ada masalah ke apa, kerana waktu dianya sehingga habis waktu. Tapi waktu ba'diyah, lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isya contohnya, maka waktu tu masuk waktu apabila kita semaya fardu. Lepas fardu saat ni baru masuk sehingga habis waktu. Sebab tu boleh. Cuma saya dulu biasa duk semaya ikut sejik lah, lepas asar, lepas subuh muka kita mari lama. Dah kadang-kadang lah. Dia mau kata pelik. Apa ustaz duk semaya lepas subuh kegem lah. Ni nak ayat terbagai pelik ni payah. Klik maya rumah tak apa. Maya rumah tak apa. Maya sejik pasar kau dia mau tak pelik lalu. Bagai pelik-pelik ni tak usah kacau lah. Itu buat orang kacau. Kita klik semaya rumah kita tak apa. Tidak kita nak semaya sejik pun tak ada orang dah, kita royak pada orang ada. Kawan nak semaya qabliyah saya ni. Semaya sebelum ni takut ke orang sudah maya asar dia mau tu pelik dia mau ni. Semaya waktu tahrim. Padahal dia mau tak tahu kata kita istiqamah. Ni benda-benda gini ni banyak orang yang apa ni pelik, yang jadi pelik bagi. Sebab tu kita mohon kepada hafaz kita jangan pelik-pelik. Bila waktu pelik-pelik hal itu jadi masalah walaupun kena sekalipun. Salamครับว่าผู้มีปัญหาเป็นคนชอบขี้ลืมและสมาธิสั้นจนเพื่อนล้อวิธีแก้ยังไง Jadi saya nak ayat adinan ni kalau mudah terlupa tak ada payah. Iaitu kita semaya taqwiyatul hifzi. Semaya untuk nak kuatkan ingatan. Semaya lah semaya 4 rakaat. 4 rakaat baca surah pertama baca surah Yasin. Yang kedua baca surah Ar-Ra'd. Yang tiganya baca surah tu surah apa yang tiga Surah Yasin, surah Ar-Ra'd,
surah Tanzil lah. Lepas tu surah Tabarak, Alif Lam Mim, lepas tu surah Tabarak. Pasal itulah 4 surah. Dah baca maya 4 rakaat. Maka semaya ni buat kita ni mudah ingat klik semula. Tapi kalau kita tak ana kau nak tengok surat lah Quran ni. Kalau tak ana baca Quran kau, maka pada ketika tu dah apa ni, bila kita tak ana baca Quran kau, panas sikit-sikit kau, maka kita kena itulah. Saya ingat gitulah. Tapi kalau ada demo hak ingat tu minta tulis dah. Saya dah ingat tu tukar tu Alif Lam Mim Tanzil kan. Nah, lepas tu tabar lah, tabar lep belakang tu cakap dah tu. Ada ingatnya surah Yasin, surah Ar-Ra'd tu, surah yang 3 surah Alif Lam Mim dah Tanzil kitab. Lepas tu surah Tabarak. Pasal gitulah. Kalau tak ingat juga, maka pada ketika tu kita hendaklah kita berdoa lah, minta Tuhan, berdoa minta Tuhan tambahkan ingatan kita, minta Tuhan kuatkan ingatan kita. Ya, cara selaginya iaitu kena ambil sebab lah, maknanya kita kena perhati bagi hak riwayat, kena ya dari segi psikologi benda-benda yang kita tak terlupa ni, benda hak kejut contohnya jatuh benda dong, maka kita tak lupa kan. Jadi kita nak kena di situlah ulama ciri-ciri ni tu psikologi dia kata nak kita mudah ingatnya itu kita kena perhati benda tambih tanabuh, kena perhati molek benda tu, kita tak akan terlupa lah. InsyaAllah itu caralah. Cara ni macam ni tak apa. Bapa kalau mimpi keduri orang ramai dah apa tu, mimpi orang ramai ni orang tua kata waris nak mati. Kalau orang tua dulu wallahu alam mimpi buat makan daging makan poh hari tu orang kata waris nak mati, wallahu alam lah. Tu mimpi lah, nak takbir mimpi. Tapi bukan benda tak ada tupa kali dia panggil gitulah. Assalamualaikum, nak buat saf berjemaah dengan anak lelaki yang umur 7 tahun dan isteri, di mana kedudukan isteri dan anak lelaki? Anak lelaki ni di belakang kita, isteri di belakang anak sana. Dah. Anak hak mumayyiz dah boleh kita jemaah dengannya. Dah, kerana anak mumayyiz dah boleh kita jemaah sah. Kalau tak mumayyiz tak sah. Mumayyiz ni ada khilaf, ada setengah ulama tu 7 tahun atau setengah 8 tahun. Yang penting dia mumayyiz, mana dia boleh beza benda hak tak betul dengan benda betul, benda hak molek dengan tak molek. Kalau semaya tak gurar lah. Maka pada ketika tu dia panggil mumayyiz, maka sah kita jemaah. Ya jadi tak imam pun boleh. Dah bila dia mumayyiz. Ni kalau naratiwat dia sama-sama. Tamu asuan mak rocok mikan น้ำ ละหมาดอยู่ประจำอยู่เราก็ลืมว่าน้ำละหมาดเราไม่มีเราก็ละหมาดซุฮรีพอถึงเวลาละหมาดอัสรีเราเพิ่งนึกได้ว่าที่เราละหมาดซุฮรีนั้นไม่มีน้ำละหมาดอยากถามว่าเราต้องกอฎอไหมและเราจะบาปไหมที่เราละหมาดไม่มีน้ำละหมาดค่ะkita ni biasa orang ada wuduk semua, maka tiba-tiba kita semaya. Kita terlupa. Kita ada ingat kata kita saat ni tak ada air semaya. Tiba-tiba kita ternyata kata kita tak ada air semaya. Kita ingat lepas tak ada air semaya, maka bila kita ingat atau kita tak ada air semaya, wajib kita kena semaya semula. Karena semaya kita tak ada wuduk, itu tak sah. Karena syarat syarat nak sah semaya itu iaitu kena ada wuduk. Sebut wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kena ada wudu. Bila tak ada wudu, maka pada ketika itu kita kena semaya semula. Tapi kalau kita tak ada ingat dah, maka semaya kita tak ada gapo. Dan kalau kita tak ada ingat kata tak ada wudu dah, teringat tak ada apa bila-bila, maka tak ada gapo karena asal kita ada wudu orang bagi. Bila asal ada wudu, al-yaqin la yuzal bisyak. Dan yakin tidak dihilangkan dengan syak. Syak mai pun tidak kesal apa dengan sebab benda yakin, iaitu asal ada wudu. Bila ada wudu, maka kita pun semaya. Tapi ternyata kata kita ingat semua, kata ketuk dah. Maka pada ketika semaya semula.
Kena iadah semalam ada waktu, tak ada kena qada semula kerana syarat nak sah semaya saat ni kena ada wuduk. Tu. Tapi kalau terlupa sungguh, tak ada kata habis, tak ada ingat apa bila, tu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sabda rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu mastukrihu alaih. Tidak dikira salah umatku daripada lupa dan tersalah atau dipaksa. Itulah saja. Apa boleh dak merokok? Merokok atas kubur. Boleh dak isap okok atas kubur? Isap okok ni bukan atas kubur, di mana-mana pun tak boleh. Kadang apa? Ni di sisi saya lah, tapi saya tak larang orang isap okok. Tapi ulama ni 99% menghukum ke haram isap okok. Kerana apa? Kerana rokok ni mudarat. Jadi penyakit yang ada di kulit dia bubuh jadi penyakit maring. Al-Islam kata la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak boleh kita mudarat orang lain tak boleh mudarat pada kita. Dan rokok ni bazir. Bila bazir saat ni tu hasbu wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu rabbih kafura. Bazir Islam ni sedekah syaitan. Maka pada ketika tak boleh. Dan rokok ni juga ada orang buat kajian kata campur dengan bahan-bahan arak dan sebagainya. Dia celup bakar dia dan sebagainya. Dah banyaklah. Dan anak Mailuk menghukum ke meroyak kata benda ni ialah benda hak jelas kata mutarak. Maka pada ketika tu bukan kata letak kubur di mana-mana pun tak boleh. Tu cuma kalau hak demo kata makruh ikut demo lah, tapi kita nak ayat cuci hak kita. Hukum demo tak demo tak boleh. Dak kita tak larang apa, ada larang apa, tapi nak ayat kata benda ni benda hak ulama banyak menghukum ke kata haram. Sebab itulah kalau kita tengok kok negeri Arab ustaz-ustaz guru-guru orang ngaji agama tak biasa isap orang bau. Dan orang-orang Arab ni bila kira tetuk guru ni kalau isap okok atau tuk segala tuk ni bila isap okok ni malu orang Arab. Jadi pelik lah ianya. Kalau kok Azhar, kok Mesir, kok mana semualah ustaz-ustaz ni biasa agak tak isap okok. Kerana okok ni dikirakan malu. Itulah saja. Tak kubur ni tu ada sebut kala an yamshiya ala saif, orang berjalan di atas pedang khairun min ayyamshi ala al-qabr, lebih baik daripada dia jalan atas kubur. Mana jalan atas perut kubur, jalan celah-celah kubur, mana kena hormatkan kubur. Tak boleh. Oleh itu kita duk isak lah kubur ke apa, itu su'ul adab kalau kira tempat-tempat lah tu tak online benar lah. Orang duk lah kubur, kita duk buat benda tak online letak. Bapa sutong dua rakapon penti anuyat mai kerap na Islam. Jumhur ulama mengatakan tak boleh kita beli mah dengan sore. Kerana mah dengan sore ni ada sebut bahawa mah ni ia kena yadan biadin, kena terima selalu, mislan bimislin, kena sama banyak. Kalau sama dia kena sama banyak, tak kira hak buruk hak baru. Dan kalaulah mah saat itu iaitu kita kena beli secara cash, kita nak beli sore tak boleh. Tapi kalau mah rupapan mah ni ada jugalah ulama yang mengatakan boleh. Kalau rupapan dia kata serupa dengan Syekh Ali Jumaah, sebab dia kata jadi sil'ah, jadi barang orang jual dah. Ada juga ulama tapi sikit benar hak kata boleh. Banyak ke ulama berkata tidak boleh. Sebab tu molek kak kita tak sah lah. Kerana mah-mah ni dia jadi riba bila kita takjil, bila kita bayar tangguh. Kita sore tu jadi riba. Riba nasi'ah. Bapa tolong beri keterangan solat isyraq dan solat duha. Solat isyraq dan solat duha ni adakah semaya ni sama? Lagi tak dalam mazhab Syafi'i ni kata hak tula. Apa saya ingatlah dalam kitab Furu'ul Masail bagi Syekh Daud mengatakan bahawa semaya isyraq dengan duha hak tula. Tapi banyak ulama jumhur ar-rajih berkata bahawa isyraq dan duha ni semaya hak suku-suku hak lain-lain. Semaya isyraq ni bila
semaya isyraq ni apabila habis waktu subuh. Bila habis waktu subuh 10 minit atau 15 minit, maka pada ketika tu apabila habis waktu subuh 10 minit, lepas dah habis waktu subuh 10 minit, maka masuk waktu isyraq. Dan lepas daripada isyraq 10 minit 20 minit ke, maka masuk waktu duha. Dan waktu duha tu hari terik sikit. Jadi kedua-duanya ada kelebihan. Supaya kita rayaklah bahawa Nabi SAW sudah mensalla al-ghadah, siapa sembahyang subuh fi jamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, duk sebut, duk zikir tu hatta tatlu'a asy-syamsu, sehingga naik matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia semaya 2 rakaat. Kanat lahu, nasya adalah baginya ka ajri hijjah, supaya pahala haji atau umrah tamah. Tu maya isyraq. Semaya duha ni di antara semaya Nabi besar, Nabi tak pernah tinggal. Ada sebut hadis riwayat Abu Hurairah, awsani khalili bisalas. Nabi besar 3 perkara pada aku. Pertama iaitu an asuma salasata ayyam kulli syahr, bahawa aku puasa setiap bulan 3 hari. Wa an usalli rak'atay duha, aku sembahyang duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan aku sembahyang witir sebelum tidur. Itu di antaranya lah. Tu. Maka lamat sunat kon subhi kon lamat kon kau waktu lamat langจากiqamah waktu subhi. Semaya sunat sebelum subuh ni, iaitu apabila masuk waktu subuh sudah rebek, maka kita mayalah. Kemudian kita tunggu sehingga orang qomat, maka kita pergi semaya fardu subuh pula. Nak semaya lepas subuh boleh. Kerana semaya waktu, semaya qabliyah siapa habis waktu, tapi orang terpelat sikit lah. Semaya sunat kau lain tak boleh lepas subuh saat ni. Itulah semaya sunat. Kita kena ajar. Kan Nabi SAW yuwadhib ala sunnatai 10 rakaat. Nabi ni dia muwazabah semaya sunat 12 rakaat paling kurang. Lepas zuhur lepas belum asar 2, lepas ngorek 2, lepas isya 4, dah sebutlah belum subuh 2. Belum subuh Nabi tak satu tinggal. Ambillah kita pakat semaya sunat, jangan buat amal. Supaya sentiasa selamat pagi wabur, dan supaya sentiasa berada dalam kesihatan, dapat berdakwah sampai akhir hayat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adakah boleh buat solat Jumaat jumlah orang tidak sampai 12 orang? Berapakah orang yang paling kurang boleh buat solat Jumaat? Paling kurang 12 Jumaat. 12 orang dah. Paling kurang 12 orang. Al-qaulul qadim, orang panggil kaum qadim lah. Tu. Paling kurang kok. Dan kita pun berasa duk wayak kok dah kepada bomo-bomo Islam semua. Dan duk dengar ni, cubalah kita pakat bicara semula tentang masalah syiar Tuhan ni. Iaitu nak hidup semaya sekadar 12 orang supaya Malaysia, supaya tempat lain-lain. Lepas tu hak lagi saat ni tu tak apalah, dikirakan takut. Tapi 12 orang terpilih kena long tabian apa semua, buat akan ada C apa semua, maka pergi semaya hidup. Jangan taktil. Nah ni 9 dah, 9 kali semaya dah. Kita tak semaya Jumaat maka lama sangat. Takut ke kita duk kamak ke sebab semaya Jumaat tiba-tiba lani ni sebab apa? Sebab Allahu Akbar. Duk tahu sebab apa ni boleh duk merebok lagi. Tak sakut paut dengar. Tapi semaya tu kita kena ingat jugalah. Tapi kita tak pakak fak kita senda dan minta lah hidup sekadar 12 orang. Semaya Jumaat, semaya fardu 45 orang we dak hidup syiar Allah punya sorang bel kampung semaya Jumaat we ada. Dan sekadar sikit-sikit kena we ada benda ni dah. Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan orang-orang berkenaan ni kena mikir dah lah, ya, kerana lama sangat. Kena pisah dah lah, nak hidup tak tahu tu tak boleh. Kerana syiar Tuhan saat ni tu. Tuhan suruh semaya kan. Oleh itu kita kena bakat mikir, kena bakat minta.
Nah, supaya orang-orang berkenaan saat ni tu boleh pergi kecek dan bomo-bomo dan semualah. Dan minta kena faham jugalah benda ni, kita nak buat lah mana. Nak jadi sungguh lah. Mau kita buka 12 mari 100. Tu jadi masak lah juga. Tapi nak kata ada 12 orang, 15 orang terserah lah. Hidup, ada ketebah orang boleh dengar rumah, boleh tazkirah. Dah live dan sebagainya. Sepanjang raya baru ni. Tu molek. Lah ni orang takut lakot dah. Orang tu orang tak pergi. Assalamualaikum Baba. Minta tolong Baba baca talqin sikit, baca hubung hak dulu. Dah muka 90. Muka 90 ni ya bin, ya ni kalau kita sebut nama lah. Ya Abdullah ke ya gapo, kalau hak ya bin, kalau hak tina bin. Yarhamukallah, kalau hak tina yarhamukillah gitulah. Zahabat ankat dunya wa zinatuha wa sirta al-ana fi barzakhin min barazikhi al-akhirah. Fala tansa al-ahd alladhi faraqtana alayhi fi darid dunya wa qadimta bihi ila daril akhirah. Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca ni nak uya dengar, dia boleh mengucap. Fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik, apabila datang pada engkau dua malaikat hak diwakil dengan engkau, wa bi amsalik min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala yuz'ijak, maka janganlah buat kejut, wala yur'ibak, jangan takut. Wa'lam annahuma khalqun min khalqillah, hendaklah tahu bahawa dua malaikat tu makhluk pada makhluk Tuhan, kama anta khalqun min khalqillah, supaya engkau tu makhluk pada makhluk Tuhan. Wa iza sa'alak, apabila dua malaikat tanya engkau, marabbuka, siapa Tuhan engkau, wa madinuka, apa agama engkau, ma'tiqaduka, apa i'tiqad engkau, wa man ladzi mutta alaihi, apa yang mati engkau di atasnya, apalah agama yang engkau mati di atasnya, fakullahuma, maka kata pada kedua, Allahu Rabbi, Tuhanku, Allah tu Rabbi Tuhanku. Wa iza sa'alaka as-saniyah fakullahum Allahu Rabbi, bila tanya kali kedua kata Allah Rabbi. Wa iza sa'alaka ats-tsalitsah, apabila tanya kali tiga, wahyal khatimah al-husna fakulluhuma, maka kata kepada kedua, bilisanin talqin, dengan lidah lancar, bila khaufin wala faza', dengan tidak takut kejut, Allahu Rabbi wal Islamu dini, Allah Tuhanku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku, Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad nabiku, wal Qur'anu imami, Qur'an itu imam, wal Ka'batu qiblati, Ka'bah tu kiblat aku, was salawatu faridati, semaya fardu aku, wal muslimuna ikhwani, orang Islam saudara aku, Ibrahimul khalilu abi, Ibrahim saat itu abi, wa ana ishtu, dan aku hidup, wa muttu ala qauli la ilaha illallah, aku hidup dan mati di atas kalimah la ilaha illallah. Tamassak bihadhihi hujjah. Tu peganglah dengan ini hujjah. Ya tanya kita payak dia lah. Ya Abdullah bin apa semua. Wa'lam annaka muqimun bihadzal barzakhi ila yaum yub'atsun. Hendaklah kau tahu bahawa engkau akan mukim duduk sini di alam barzakh sehingga sampai hari bakit. Tu. Masya-Allah kita hubur pula lah. Minta ayat 90 lepas dan deh. Pa Kaabah tamplarih dai mai. Kan Kaabah ni tu boleh dak buat pelarih. Allahu akbar. Saya nak ayat dah pelarih, untuk pelarih ni panggil nak murah, nak laku kedai apa semua saat ni dah. Kita Nabi ayat siap dah. Nak murah rezeki di antaranya sedekah. Mana qasa malu abdin min sedekah. Tidak kurang rezeki seorang dari kerana sedekah. Wala zulima madlabun fasabar. Illa a'azzahu Allah. Tidak ada seorang yang kena zalim dan dia sabar, maka Tuhan mulia dia. Wala fataha abdun baba mas'alah. Tidak ada seorang duk buka pintu minta illa fatahallahu alaihi baba faqar. Malaikat Tuhan buka pintu dia sesak. Dia Islam tak ada suruh bagilah tu. Islam ni suruh kita buat amal banyak ke. Dan kita nak murah rezeki juga, iaitu suruh anak-anak wajib semaya. Tok laki kita semaya, anak kita semaya. Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhkanlah anak-anakmu saat ni, keluargamu dengan semaya, stabir alaiha, sabar di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki. Engkau
nahnu narzukuk, kami beri rezeki. Kami rezeki tak sarap mereka apa semaya sudah. Wal akibatul taqwa, ujung jatuh saat itu pada orang bertakwa pada Allah. Nak murah rezeki juga di antaranya itu kita hubung silaturahim dengan adik-beradik kita. Nabi SAW sudah mensarrahu an yubsata lahu fi rizqih. Siapa yang nak mudah luahkan rezeki wa yungsa'alahu fi atharih, nak umur panjang, falyasil rahimah, maka hendaklah hubung silaturahim. Nak murah rezeki juga orang hendak tunggu kedah saat itu apabila siapa waktu semaya pergi semaya selalu. Tuhan sebut rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajzahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Orang-orang tidak melalaikan mereka itu oleh jual beli. Dia jual duk gapo dia tidak buat balik. Nah, dia pergi semaya selalu gapo Tuhan sebut ya wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Tuhan rezeki yang tidak kira-kira. Nak murah rezeki juga kita takut Tuhan semaya rajin zikir Tuhan baca Quran semua. Tuhan sebut man yattaqillaha ja'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Orang yang takut Tuhan bakal melimpah rezeki juga. Tak takut Tuhan semua. Nah, dan orang yang murah rezeki juga orang yang baca Quran, orang yang sedekah, lepas tu pula orang yang semaya semua. Nah, Tuhan sebut innal ladzina yatluna kitab Allah, orang baca Quran wa aqamus salah yasmaya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang baca Quran semaya sokmo dah sedekah 3 kali ni buat sokmo, maka Tuhan akan melimpah rezeki pada dia dan Tuhan bersyurga lagi. Sebab tu kita pelarih-pelarih ni orang panggil ya kena benar ni hak Tuhan sungguh-sungguh. Amal yang hidup gantung dengan benda ni. Nah, tu ni kita gaduh kain Kaabah lagu tu kan ni apa semua. Atau mukhalif lima qasid syariah, orang panggil tidak selarah dengan maqasid. Walaupun ada ulama saat ni mengatakan benda saat ni contohnya boleh, tapi benda ni tu bukan tujuan orang panggil. Maka pada ketika tu kita tak sah lah. Tu pun banyak ulama dah juga orang kata syirik ke. Kerana hidup bergantung dengan benda tu, peluang nak jadi syirik tu tak ada lah. Dah sebutlah dia man allaqa tamim faqad asyrak. Siapa gantung lazimat maka dia telah syirik. Maka benda-benda gini kita takut syirik ni. Jangan buat main-main syirik. Dan kita bergantung dengan benda tu. Dan syirik ni bukan dosa tamadah dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak ampunkan dosa syirik ke. Sebab tu kita kena ingat molek. Doa banyak. Nak wi rezeki murah buat benda saya sebut tadi. Insya-Allah Tuhan akan melimpahkan rezeki kita. Jangan duk benda-benda hak pelik-pelik buat tak tukalu ni. Kita ambil duit hak orang buat pelarih dan sebagainya. Lepas tu buat klik boh lah sorok. Kali kita kan tak ngaji dak berkata duit tak ada laku. Mengfikir terduit memberi bekas, maka pada ketika tu jadi syirik dah lah. Beringat benda tu. Tak usah main lah. Tak usah main. Barang motor kain Kaabah. Tak ada apa lah kain Kaabah, kain kapal semua saat ni tu. Dan kita kena jaga benda ini takut. Itulah. Apa kita tunggu kubur, boleh tak baca luar kubur? Kita nak tunggu kubur. Tunggu kubur saat ni tu, orang tak suruh kita saat ni tu. Tunggu kubur kita baca Fatihah, baca apa zikir. Maka pada ketika tu kita kena amanah. Orang suruh tunggu kubur, kita kena tunggu kubur lah. Dan moga kita janji dengan Allah tu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kita kena jaga amanah. Moga janji dengan Allah kubur lah. Jangan hidup baca kata ku umuh ku mana hidup ku tak selah. Ku lain berat. Orang suruh duduk situ moga demo ada wihariya sedekah kita kena merai lah. Gitu. Kita pun stocking semaya boleh tak boleh, stocking tak apa. Ya tak boleh melapik sana itu dahi. Dahi ke melapik tak sah. Hak kau lain tak apa. Tangan lah lutut lah kita melapik tak apa. Sujud dah 7 anggota, ni dahi ni tak boleh. Kalau melapik dahi tak sah semaya.
Ni lamat arai kerap babo adina tanya semula panggil semaya untuk nak kuatkan ingat teh. Salli sunnat taqwiyatil hudzi. Ada hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas benda yang berlaku kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah iaitu Sayyidina Ali mengadu Nabi tu, ya mudah lupa ya tu. Nabi suruh berapa kali saya lupa ayat. Molek buat 5 kali sebab 7 kali. Lepas tu buat bila buat malam Jumaat. Buat malam Jumaat. Malam Jumaat buat, malam Jumaat buat, malam Jumaat buat. Dah. Tu atas hari Jumaat. Boleh juga. Dah. Malam Jumaat. Buat 7 kali atau 5 kali insya-Allah tu hari ingat kuat lepas dah tu. Budak-budak hafid banyak. Dah tok guru budak hafid ni yang ngapa surah ni dulu. Surah Yasin, Ra'du, Alif Lam Mim, lepas tu surah Tabarak, maka dia mari baca ni lah. Ingat dulu dia semaya banyak budak-budak hafid. Orang yang bercakap dalam masjid adakah pahala amalan dia hilang 40 tahun? Orang ada kecil dalam masjid ni adakah hilang amalan dia 40 tahun? Ada sebutlah hadis tu kata setengah hadis doa wallahu a'lam lah, tapi orang panggil kita ni molek tak usah duk kecil dalam masjid ni. Dan masjid ni orang panggil wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurullahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Tempat orang duk sebut Tuhan masjid ni. Dah tempat sebut Tuhan kita duk kecil rata hok mana maka tak boleh lah. Dah. Tu kena jaga, adalah hadis dah sebut. Man takallama apa ahbatallahu 40 sanah. Tuhan hapus putus 40 tahun. Dah dia kena taubatlah tu adalah. Tetapi nak ayat kata sejik ni kita kena ingat tempat ibadat, tempat zikrillah, mengajar tak apa, kecek mengajar ke apa, kecek benda manfaat tak apa, mesyuarat tak apa. Dah tapi jangan hidup kecek benda-benda yang sia-sia duk menyapung lah, duk kecek benda tu benda sia-sia, maka janganlah dalam masjid. Dah orang tak panggil imarah, nama ya'mur masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakun minal muhtadin. Selama semalam saya mimpi babo dan ustaz ayah datang jumpa saya. Saya bangun. Saya rasa happy sangat. Boleh tak saya minta babo doakan saya? Dah. Semalam saya mimpi babo dan ustaz. Ustaz. Dah. Ayah datang. Oh ustaz. Dah. Lepas tu pula ayah datang. Ayah sekali jumpa saya. Dah insya-Allah ada kebaikan lah insya-Allah. Dah. InsyaAllah saya akan berdoakan semoga aling. Nah, ya Allah. Dah. InsyaAllah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah selamatkanlah sahabat-sahabat dan semua penonton dalam Facebook yang masih mengaji dan khususnya kepada aling dan semualah. Nah, orang yang ada bersama kami pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala jauhkan pada segala penyakit, selamat murahkan rezeki, dah duduk dalam keadaan sihat insya-Allah, amin rabbal alamin. Salam berkah bapa muskapap kerana talapai nah insya-Allah. Dah. Lama Isra wala nai tuk tong le 2 ha chuang nai. Laninya pukul 9:30 lah lani tu ya habis. Dah pukul 9:30. Isra lebih kurang pukul 40. Dah tu masuk duha. Dan duha ni sunat kita semaya ketika terik pukul 8, 9, 10 tu molek. Bapa tara ulama subhiลืม อ่านกูนุตแล้วก็ลืมsujud sahwi ก็ลืมและเราต้องละหมาดใหม่ไหม Kita semaya subuh kita terlupa sujud sahwi, kita terlupa kunut sunat ab'ad, sunatun ba'diyah panggil. Lepas tu kita juga terlupa sujud sahwi. Lepas tu adakah semaya kita sah? Jawab sah. Tapi kurang sempurna. Itu sahaja. Tapi terlupa tak apa terlupa ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Terlupa tak apa terlupa nak lah terlupa. Assalamualaikum, alhamdulillah syukur dapat lagi kelazatan rahmat ilmu Allah.
อามีนya rabbal alamin สลามบอกเวลาเราละหมาดแล้วมีน้ำมูดออกมาแล้วเราจะทำอย่างไร kita tumbuk air hidung kita serok boleh bila kita tumbuk air hidung kita serok masuk tak apa kerana itu campin apa panggil maka atau kita seh saat ini nak kena ada air mandi lah itulah saja boleh walahan tu kita orang panggil mauqif harij dalam keadaan hak payah tu duduk semaya selama surutแบบผ่อนได้ไหม kita beli kereta sore boleh sore saat ni tak apa mahal sikit tak apa pergi nak akad jual belilah contohnya kita sore kereta 700,000 tapi kalau sore 770 maka kita pun akad dia jual dengan harga 770 maka kita sore tak apa tak ada jadi reba reba saat ni iaitu kita pergi ambil duit tanakan bank kita pergi di tanakan penyia duit tanakan bila kita penyia duit tanakan maka tanakan tolong bayar bank bayar duit kita kepada syarikat berisak kereta Toyota contohnya lah maka kita pun bayar kepada bank pula kita bertaruh ia bayar lebih maka itu riba tak boleh hak bolehnya kita kena akad jual beli dengan bank kita pergi beli dengan dia dan dia pergi beli kereta duit kita maka dia jual kita dan dia pergi beli kereta dulu dengan berisak syarikat sama dia jual pula kita akad jual beli dengan kita pula ngegos sore tak apa tu tu berharap sebab tu kena buat molek lah salam apa peluk tun mai bun kubur atas kubur si mati tanah di atas kubur betul ni dia orang panggil wallahualam nanti saya nak tengok hukum tapi yang penting dia sunat kita saat itu pocok benda-benda hidup atau tanah di kepala pergi kaki itu sebab Nabi SAW pocok di kepala tu fasyaqqa al-asib Nabi belah pelepoh itu pocok selama mana ada pokok hidup sana ia tasbih maka diringankan azab wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum tidak ada benda malaikat dia tasbih pada Allah bila dia tasbih maka diringankan azab dia itulah lebih kurangnya kena jaga cuma nak tanah letak perut betul atau saya nak kita tengok sekali lagi saya tak pasti hukum ni kita pun tak tahu tak ada tengok hukum ni boleh ke tak boleh tapi yang penting kalau pocok di kaki tanah di kaki tu tak apa di kepala dengan kaki tu hak tu hak kita dak buatnya Ummi Aidah Abu Cokmat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dajjal dengan Imam Mahdi mana datang dulu Imam Mahdi dulu Imam Mahdi ni ada sebut dalam hadis bahawa akan ada di akhir zaman ni iaitu ada orang panggil al-khilafah ala minhajun nubuwah dah ada pemerintah dengan jalan an-nubuwah iaitu akan berlaku minhajun nubuwah akan merintah supaya masa khalifah bagi maka pada ketika itulah banyak ulama-ulama mengatakan itu Imam Mahdi lah akan turun pada ketika itu wallahualam dan untuk nak sambut Nabi Isa dan bila turun Dajjal saat itu maka Dajjal itulah lepas ada Dajjal itu baru Nabi Isa lepas Nabi Isa saat itu Ya'juj Ma'juj lepas ada tu pula saat itu naik matahari lepas ada tu pula dabatul ard lepas ada tu pula salasul khusuf 3 kali gempa bumi lepas tu pula tubik as-sa tubik api dan sebagainyaเราจะกู้เงินจะทำยังไงให้พ้นจากริบ kita nak duit nak wilpah pada riba ni jangan ada dok biar tu jelah jangan ada bayar lebih itu saja lepas tu ya tak boleh nak buat lah tu lepas kita nak kuat apa buat umum kena pergi ku tanakan Islam atau koperasi buat turut Islam lah maka tu dia boleh buat dia buat turut Islam lah contohnya kita pergi bertai dulu kita pergi beli bagai dulu dia jual ke kita ya ada cara dia lebih kurang lah tu kalau kita pergi ku dengan tanakan ni nak lepas dari riba payah lah moga kita pergi ku saat ni tu
Ya kira kata kita saat ni pergi bergetar duit ya. Bila bergetar ni bayar lebih, maka itu reba cerak lalu dah. Dia nak lari tak boleh dah. Malaikat dia pergi beli barang duit kita. Nah, barang nak buat kakak rumah setiap kali kita pergi bergetar duit dia 200,000, maka kita pergi beli barang contohnya. Nah, dia pun dia pergi beli barang kita, lepas tu kita dia jual kita. Maka kita tersorang dengan dia, maka itu tak apa. Sebab tu ku ni payah dah, ku ni payah. Tu caranya lebih kurang. Dok Sofi dah. Jadi kunya iaitu caranya iaitu kalau dengan bank Islam tu mudahlah. Ada cara dia. Tapi kalau ku langsung, nah, lepas tu kita pergi bayar lebih tu ya direbos mata dah. Nampak apa tak boleh dah tu. Ya mahaqullahu riba bisadaqat. Semaya duha berapa rakaat? Semaya duha ni afdal muakkad 4 rakaat. Dah. Mustahab sunat paling kurang agak 2 rakaat. Sebab Nabi kata wa an usalli raka'atay duha. Abu Hurairah kata. Nabi suruh aku semaya 2 rakaat. Tu paling kurang 4 rakaat. Tidak ada beberapa rakaat yang ditentukanlah. Orang mati kerana COVID ni adakah syahid? Syahid akhirat lah. Dah dia nyakit sepengah taun orang panggil. Insya-Allah semoga Tuhan jadikan dia mati syahid. Dah selamat daripada azab kubur insya-Allah. Dah moga nyakit wabak ke. What my pit tu jamai lai club. Apabila ni COVID maka tidak boleh solat Jumaat, maka kita nak solat Zuhur selalu boleh tak? Dah boleh. Dia tak ada semaya tu, tak ada semaya Jumaat nak tunggulah semaya Zuhur lalu. Dah, boleh semaya Zuhur lalu. Adakah boleh bagi orang yang uzur tak payah nak baca tak boleh dah. Mohon nudi dan saya pun nak nudi dah ni. Dah. Kan an la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya alim, ya azim. Kan an la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya. Tak payah dah apa maksudnya. Ayat 1000 dina surah Arai, iaitu surah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Juzuk 28 lah. Ada seorang isteri dua tak buat giliran sebab musim COVID, sedangkan dia boleh minta surat kebenaran untuk pergi ke rumah isteri, tapi dia tak buat sehingga isterinya sangat menderita. Apakah hukumnya si suami itu? Si suami saat itu iaitu dia kena bagilah, kena qasmu. Al-qasmu ni wajib dia kena usahalah. Wajib kena bagi hari saat itu kepada suami. Tu sebut fa'dilu, kena adil ke? Maka pada ketika dia kena adil. Kalau ada uzur tak ada roh lah ke panggil. Tapi dia boleh ambil surat tak ada payah mana, maka pada ketika itu dia kena ambil surat. Sebab tak adil saat itu Nabi SAW sudah makan lahu zaujan. Siapa ada 2 isteri, wa mala ila ahadihima, dia condong pada salah satu pada kedua, ja yaumul qiyamah, wa ahadu syaqqaihi ma'il, salah satu pada 2 bahu dia sampai kiamat sengit. Samrat ulama tiba kuat suburi pen makruh lau ketที่ห้ามสูบบุหรี่สุสานกูโบจะประมาณไหน? Orang kata makruh saat ni iaitu apa ni orang panggil kena seokok luar lah kerana letak kubur ni maknanya kita tidak meraihkan. Tidak meraihkan, kita kena meraihkan kubur kan. Kena meraihkan. Supaya dengan ketika orang mati kena meraih supaya dengan dia hidup lah. Nanti saya nak tengok sekali lah. Baik mana ni masalah ni. Tapi ulama ni hukum tak boleh. Orang kata boleh lelaki lah.
Bapaถ้าเราอ่านอัลกุรอานให้ยายเราที่เสียไปแล้วต้องเนี้ยnia hadiah kena niat hadiah aku sampaikan pahala kepada mak kena niat sampai hadiah lah kita orang panggil upak kepada orang bukan Islam ni boleh tak? Nanti saya nak tengok hukumเราทำตะห์ญุดประจำวันที่เราทันเราก็กอฎอได้ไหมboleh kita qada tahajud, boleh kita qada, boleh kita qada semaya sunat, boleh kita qada. Adakah boleh solat sunat tahiyatul masjid selepas asar, selepas subuh boleh? Bila kita masuk. Karena orang panggil hak ni aridi. Sunat ada sebab panggil bila kita masuk lepas subuh atau lepas asar sunat kita semaya. Bapa dan ustaz ayah main. Ayah main datang jumpa saya. Amin amin ya Allah. Terima kasih banyak-banyak bapa kerana doakan saya. Semoga Allah jaga bapa dan bapa-bapa kita semua insya-Allah. Terima kasih semua insya-Allah ada kebaikan insya-Allah. Ayah main seorang yang alim anak tok guru insya-Allah dia orang soleh maka jumpa boleh nampak dia maka itu di antara alamat yang baik. Assalamualaikum bapa. วิธีเวลาและผลบุญของละหมาดฟัจรsemaya subuh ni sunat atau semaya awal semaya subuh ni pahala besar lah hafizu ala salah ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Semaya wusta tu setengah kata itu semaya subuh. Sebab tu semaya subuh ni pahala besar. Bapa kita ganu apa kita maye lawang tak bahaya apalah bapa malai subuh kunai 15 rajat lamat Isra tijid dai mahia subuh tak habis lagi tu kalau masuk subuh kunai bapa malai subuh ke apa habis pukul ni tak habis ya pukul ya kita sini masuk pukul 50 48 50 pukul 4 lebih ya kena 5 lebih ya pukul ni pukul ni 15 habis kalau pukul ni kita sini pukul ni 15 habis habis kena tunggu 10 minit selepas dah habis waktu Isyraq ni kena lepas dah habis waktu 10 minit. Itulah saja hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Kalau tak ada nak jawab tu mohon maaf lah terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah kita berdoa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ونعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال ونعوذ بك من برص والجنون والجزام والأسقام ومن مرض كورونا يا رب العالمين. Ya Allah, jagakanlah semua orang-orang Islam di seluruh dunia pada penyakit corona ini ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki pada mereka, melimpahkan rezeki pada mereka ya Allah. Berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka sentiasa orang yang dapat, orang yang sentiasa ingat pada Engkau Allah ya Allah, zikrillah, orang yang sentiasa istiqamah di atas amal apa yang mereka telah amalkannya dan mereka juga dapat istiqamah baca Quran dan sebagainya ya Allah. Terimakanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.